Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Ada Denisha in the house show. Yeah. So today, Ada nak tahu mau buat video apa. Tapi dia rasa dia mau cerita suatu kisah seram yang dia lalui. Yang ini real tau, bukan just cerita, tapi benda ni terjadi masa dia di Villa Tiara. Kalau kamu tengok konten yang ni, part 1 and part 2, mungkin kamu tahu Villa Tiara tu di mana. So okay, masa tu dia ada alami sedikit kisah seram, mungkin sedikit saja, tapi ada tetap mau cerita sebab mungkin ini jadi sebab tempat villa tu kan dia macam ada sini 3, sini 3, sini 3. Dan dia selalu tinggal yang di tengah sini, di sini, dengan yang di ujung sana. Yang di ujung sana maybe ya. Yang 3 di tengah. Jadi satu sini, satu sini, satu sini. Dia selalu tinggal sini, dia pernah sini. Sini pernah 3 kali rasanya. Sini sekali, dan sini ada satu rumah lagi, di sini sekali. Mungkin di sana sudah dia pernah tinggal di sana dalam 5 kali begitu maybe. Sebab dia pernah buat happy birthday dia di sana, dan happy birthday cousin dia di sana. Then dia santai-santai, relax, chill gitu kan. So ini adalah first time dia tinggal yang di sebelah sini punya. Yang di sebelah sini punya itu first time. Like itu adalah kali pertama dia tinggal di tempat tu. Like di tempat tu ada stay. Sebab kan selalu di sini kan. Tapi ini dia di sebelah sini. So itu first time, 1 ST time. And sorry ya guys kalau bising sebab rumah di sini tengah hujan, and sekarang dia di atas. Sebab di bawah tidak lighting guys. Jadi di atas saja dia lighting. And mungkin kamu rasa lain kan dia punya kan selalu dia punya bilik dia ada yang atas-atas ni apa segala. Ini bukan di rumah dia, tapi ini di rumah nenek dia. So now guys, dia setup kamera ni betul-betul. Okay. So dia mulakan ceritanya. So malam kan dia sampai di sana, di hotel tu, villa tu. Sebenarnya dia ada memang dapat rasa something. Cuma dia jenis yang okay, kalau dapat rasa dan diam. Okay, macam tu. Diam. Then memang petang tu dia rasa, petang tu lepas dia mandi swimming, dia memang sudah dapat rasakan something. Then malam tu masa kami dinner, masa kami makan-makan, ilek-ilek kan, malam tu nenek dia punya telefon hilang. Yang dari ruang tamu, telefonnya tiba-tiba pergi dapur. And then cas dia hilang, and banyak yang hilang juga lah masa tu dia rasa. So malam tu sebelum selepas telefon nenek dia hilang, dia sebenarnya ada tegur. Dia ada tegur. Macam, kamu tahu kah? Tadi macam dia kena panggil dalam family dia kena panggil. Okay guys, sorry guys, tadi nenek dia datang. Dia tolong dia angkat tilam di bawah. And dia naik susah guys, dia ada tangga. Jadi dia kena panjat. Dan ada turun nanti pun dia nak tahu macam mana. Biarkanlah. So, astaga. Okay, so dalam family dia ni, dia kena panggil. Okay guys. So, dia dalam family dia kena panggil Asha or Shasha, like that lah. Dia kena panggil Asha or Shasha dalam family dia. So dia like masa tu dia tegur. Dia tegur dia nak tahu, dia tegur dia bagi tahu siapa. But dia memang ada tegur dia bagi tahu macam ni. Asha nampak bayangan lah macam tu kan di dapur. So dia like Asha nampak bayangan lah di dapur. Alamak, bergelap pula di luar ni. Tegur macam Asha nampak bayangan lah di dapur. Dan dorang pun macam dia ni memang jenis yang kalau dia nampak, dia akan tegur like that. Dia mau bagi tahu macam tu kan. Dan bila dia sudah tegur, dia macam benda tu like
dia nampak aku begitu kan. Oh, dia tahu aku macam tu kan. So dia like malam tu Adi ke dapur. Okay, Adi ada buat video yang ni, tapi Adi tak dapat rakam benda tu sebab masa Adi sudah habis rakam tu Adi matikan. Masa tu lah dia ternampak. Kamu tahu, Adi sudah tutup Facebook. Masa dia ambil ais tu Adi terus tutup Facebook. Dan bila dia matikan video, dia pandang balik belakang, Facebook tu terbuka. Facebook tu betul-betul terbuka. So then Adi yang meremang lah guys. Bunyi apa tu bila? Okay, then bila dia lepas buka Facebook tu, dia tutup balik Facebook tu kan, dia ambil ais tu, dia terus tutup Facebook tu. Dan bila dia matikan video, dia pandang balik belakang, Facebook tu terbuka dengan depan mata. Dia nampak ada seorang budak. Ini meremang guys. Ada seorang budak, muka dia hitam. Betul-betul hitam. Dan budak tu dia macam setinggi adik sepupu ada yang perempuan. So dia like ada macam ada di sana sudah macam dia dapat bernafas dia dengan hembus nafas gitu. Okay. Dan dia hembus nafas macam dia nampak tu terus. Dan dia terus like dia ada rakam, dia naik tangga, dia ada stop. Okay, dia naik tangga tu macam tik, 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 dan dia stop kejap. Sebab dia takut if dia laju-laju tiba-tiba ada yang tarik ke, ada yang kejutkan ke, sia-sia kan dia jatuh dari tangga. So dia like tung 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 tung. Kalau ada video maybe dia masih kalau ada nanti ada tunjuk. So dia naik tung 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 laju dan ada perlahan. Lepas dia takut tiba-tiba dia tarik, sia-sia jatuh dari tangga. So kita kena jaga keselamatan juga, walaupun masa tu kita tengah takut, jangan panik gitu ya. Kalau kita takut dia tambah suka begitu. So dia naik je dan dia minum. Lepas dia minum tu, lepas 10 minit lepas tu dia mau tidur. 10 minit lepas tu dia mau tidur. Tapi dada dia sakit. Sakit gila-gila. Tapi dia paksa tidur sebab masa tu tak sakit sangat. Dan lepas tu dia terbangun dalam pukul 3 pagi. Masa tu dia bangun pun. Dan dia tidur macam ni, tapi tak dapat tidur sebab dada dia betul-betul sakit. Like memang betul-betul sakit. Dada dia betul-betul sakit parah. Memang masa tu dia tak tahu mau cakap apa. Sampai kan dia macam sakitnya dada ni kan. Dia nak tahu mungkin masa tu dia terlampau lama berenang. Mungkin air masuk ke apakah dia terlampau lama berenang dan sakit dada. Tapi dia nak tahu mungkin antara sakit dada sebab berenang lama sangat, ataupun terlampau penat, ataupun sakit dada sebab diganggu, ataupun sebab ada dia macam dia pihit dada ke apakah, dia nak tahu. Tapi antara dua tu je. So lepas tu pukul 3 tu dia nak tahan betul-betul sangat sakit. Dia nak tahan, ada bangunkan mami dia. Dan bilik tu berkunci, dia kena ada kad tu di dalam. So dia kena ketuk dengan sakit dada, struggle ketuk. Tapi dia beranikan diri untuk keluar, walaupun dia macam alamak, kalau aku keluar ni nanti dia tiba-tiba di tangga kah, dia tiba-tiba dia tu. Masa tu fikiran memang macam tu, tapi ndak fikir pasal fikiran dia, fikir pasal diri juga. So dia ketuk lah dengan struggle. Nasib baik mami dia ni bangun. Dia nak cakap sakit dada, dia bilang gitu. Tapi masa tu dia nak cerita apa yang dia lalui sebelum dia sakit dada, sebab masa tu masih di sana kan. Dia takut nanti dia macam tu lah kan, kamu faham lah. Dia tiba-tiba bawa. Dia nak suka yang main kejut-kejut tu, dia nak suka. So dia diam-diam. So mami dada dia urut masih sakit, still sakit dia. Walaupun kena urut macam mana sekalipun, masa tu sakit sangat. Sakit tu tak boleh main-main, memang tak main-main. Dan masa tu dia demam panas dia rasa, sebab mami dia bilang masa tu ada demam. So dia masa tu sakit. Dan lepas dia tengok ada macam
mami dia pergi masuk bilik ambil minyak kapan entah adik pun tak tahu, adik lupa. Dan adik nampak dia dekat tangga. Benda tu dekat tangga dengan terang sangat mata dia nampak dia dekat tangga. Dia meremang anjir. Pas dia nampak dia dekat tangga, dada dia makin okey. Mungkin sebenarnya dada dia sakit masa tu mungkin sebab benda tu ataupun sebab dia penat mandi swimming pool, ataupun dua-dua sekali. Dia sudah penat dan benda tu lagi macam gitu-gitu. So ya. So masa tu dia tidur di bilik satu dengan cousin dia. Tapi lepas dia sakit dada tu, dia macam mami dia kata tidur aja lah dalam bilik supaya nanti sakit tak payah lagi jalan kan. So tidurlah dalam bilik mami daddy dan ada Danish dengan ada adik sepupu dia, Adib. So tidurlah di sana. Dan masa tu adik terbangun. Adik selesa sudah tidur, dan adik terbangun masa pukul 6 mau pukul 7. Adik tengok adik dia cousin dia mandi swimming pool. Dan adik macam Mam, bolehlah mandi swimming pool. Mami tak kasih. Dia bilang, tak payah, kau tu sudah sakit macam tu kan. Tapi dia kata, bolehlah macam tu. Sampai dia nangis. Sebab dia ni kalau sakit, dia manja. Ini serius. Dia kalau sakit, dia macam budak-budak tau. Dia punya perangai auto macam budak-budak. Ini serius, sumpah. So ya, sampai nangis mau mandi swimming pool. Dan daddy bagi, dan mami bilang pun, pergilah, tapi sekejap dia. Dan masa dia mandi tu, dada dia sakit. Masa dia mandi, dia tenggelamkan kepala macam pupu berenang dalam air tu, dada dia sakit. So mungkin dada dia sakit, tapi masa tu dada dia sakit. Dah sakit macam malam tu. Jadi mungkin dada dia sakit sebab ada nampak penat mandi swimming pool and benda tu mengacau. So ataupun benda tu dia macam apakah dia nak tahu. Tapi ya, itulah paling seram dia pernah lalui di villa tu. Itu first time ada tengok villa tu ada benda macam tu. Dan ada terus balik je dari villa tu. Ada terus cerita mami dia bilang begini. So ya guys, sebenarnya dia bukan penakut. Dia berani je. Cuma dia orang yang mudah terkejut. Like bila dia nampak benda tu, dia macam dia akan terkejut. Dia lemah semangat tau. Dia berani, tapi dia macam terkejut je. Benda tu tiba-tiba tunjuk. Dan dia macam terkejut, lampau terkejut sampai kadang-kadang dia demam. So kalau ada demam tiba-tiba tu, memang dah tu lah. Dia meremang guys dalam bilik ni seorang-seorang. Dia sebenarnya ada banyak cerita seram. Tapi dia tengah mencuci memori. Sebab dia ingat, tapi dia ni ingat kisah tu macam mana. Yang ni dia ingat sebab benda ni baru berlaku dalam seminggu yang lepas. So dia masih ingat. So ya, saya meremang gila. Sekarang ni dia mau turun pergi bilik yang ada orang. Sini seorang guys, kamu tengok. Seorang. Allah. So guys, itu je cerita dia pasal kisah seram hari ni. Kisah seram adik Indonesia. So ya, itu je cerita yang dia ada. Itu je yang dia mau cerita. Mungkin kalau dia rasa dia ada memori kisah seram lagi yang ada ingat, dia akan cerita insyaAllah. Tapi kalau kamu suka kisah seram, kamu komen di bawah. Atau kamu ada plan untuk dia buat, kamu komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Adi sebenarnya konsisten tau buat YouTube. Sebab dia mau capai subscribe yang banyak, insyaAllah. Dengan doa-doa, insyaAllah, amin. Suatu hari nanti dia akan dapat ada apa yang dia mau, insyaAllah. Jadi kamu tolong support banyak-banyak. Ya, kalau kamu ada idea untuk next konten, kamu just komen di bawah. And yang paling penting, jangan lupa like, comment,
And subscribe tu paling penting guys. And turn on notification supaya setiap video yang dibuat kamu dapat tahu. Okay, so yeah, bye bye guys. Adia meremang guys. Bye bye.